Oke, pelajar-pelajar sekalian, kita teruskan pembelajaran kita kepada subtopik seterusnya. Kita akan coba merungkai objektif pembelajaran. Yang kedua, mengaplikasi latitude dan longitude untuk mengenal pasti kedudukan suatu tempat. Oke. Oke, latitude. Subtopik 2/2 latitude dan longitude. Kamu boleh buka muka surat 16. Oke. Kita lihat yang pertama dahulu. Kita haruslah memahami apa yang dimaksudkan dengan latitude dan apa yang dimaksudkan dengan longitude. Oke, yang pertama adalah latitude. Kita harus kenal-kenal dahulu dengan latitude. Oke, pertama, latitude ataupun garisan latitude ialah garisan yang dilukis secara melintang atau mendatar pada globe atau peta atlas. Ingat dia dilukis secara melintang atau mendatar. Okey, yang kedua, latitude 0 darjah. Okey, latitude 0 darjah atau garisan khatulistiwa membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey. Ini maksud dia. Ini adalah garisan khatulistiwa 0 darjah. Di sebelah atas ini adalah hemisfera utara dan di sebelah bawah adalah hemisfera selatan. Okey, boleh kita andaikan ataupun sebenarnya garisan khatulistiwa ini adalah garisan tengah bumi yang membahagikan bumi kepada dua, iaitu hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey, dan ini adalah contoh garisan latitude. Ini garisan yang melintang tadi atau mendatar. Ingat garisan yang melintang atau mendatar. Okey, kita lihat yang ketiga. Setiap latitude diberi nilai 0 darjah hingga 90 darjah utara. Okey, ke hemisfera utara, ke atas tadi hemisfera utara. Dan 0 darjah hingga 90 darjah selatan. Okey, yang diukur dari pusat bumi. Begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, terdapat 5 garisan utama. Okey. Terdapat 5 garisan utama latitude utama. 5 garisan latitude utama. Yang pertama, garisan khatulistiwa. Okey, kita lihat. Cikgu kasih besar sikit tapi semua nampak, gambar aja ni nampak. Okey, begitu. Sekejap. Okey, yang pertama adalah garisan khatulistiwa yang berada di tengah-tengah ini. Nilainya adalah 0 darjah. Dinamakan sebagai garisan khatulistiwa. Okey. Yang kedua, di hemisfera utara, garisan yang kedua adalah garisan sartan. Okey, garisan sartan. Nilai darjahnya ataupun kedudukannya adalah 23 1/2 darjah utara. Okey. Dan yang ketiga adalah garisan Arktik. Okey, garisan Arktik. Nilainya 66 1/2 darjah utara. Cuba kamu campurkan 66 1/2 dengan 23 1/2. Jawapannya berapa? Campur. Okey, kamu akan dapat 90 darjah. Itu maksudnya tadi. 90 darjah yang nombor 3 tadi, nombor 2. Ini setiap latitude diberi nilai antara 0 hingga 90 darjah utara. Ini maksudnya 66 1/2 darjah utara dicampurkan dengan 23 1/2 darjah utara akan menghasilkan jawaban 90. Okey, itu 3 garisan. Kita telah belajar tadi, garisan khatulistiwa, garisan sartan dan garisan Arktik. Sekarang kita lihat garisan yang berada di hemisfera
selatan. Yang pertama adalah garisan jadi. Oke, nilainya adalah 23 1/2 darjah selatan. Dan yang kelima adalah garisan Antartik. Nilainya 66 1/2 darjah selatan. Oke, nilai ini dia sama. 0, 23 1/2 darjah, 0, 23 1/2 darjah, 0, 66 1/2 darjah, dan yang kedua 0 hingga 66 1/2 darjah. Oke, beza dia kalau dia di bawah. Oke, kalau dia di bawah ataupun di hemisfera selatan, oke, dia ada perkataan S. Begitu. Kalau dia di atas, dia ke hemisfera utara, dia ada perkataan U yang merujuk kepada U itu merujuk kepada utara, S itu merujuk kepada selatan. Oke. Dan di atas sekali kita ada kutub utara dan di bawah adalah kutub selatan. Oke, tugasan kamu untuk yang kali ini, tugasan kamu anak-anak sekalian, cikgu mau kamu lukiskan 5 garisan latitude utama lengkap dengan label seperti gambar rajah ini. Lukiskan semula. Lengkap dengan label dan angka-angka nomor-nomor yang terlibat tersebut. Jadi kita sudah ada 2 tugasan ya. Tadi kita mengenal pasti latitude. Sekarang mari kita mengenal pasti longitude. Kalau latitude tadi dilukis secara mendatar atau melintang, garisan longitude pula adalah garisan yang dilukis secara menegak. Dari kutub utara ke kutub selatan. Tadi kita sudah belajar di mana kutub utara dan di mana kutub selatan. Ini nampak dalam gambar rajah ini nomor 4 ini kutub utara dan kutub selatan. Jadi garisan longitude adalah satu garisan yang dilukiskan dari kutub utara ke kutub selatan. Seperti ini dalam gambar rajah ini. Nampak tuh garisan warna hitam dan garisan merah putus-putus. Itu adalah garisan longitude. Itu adalah garisan longitude. Yang kedua, longitude 0 darjah dinamakan sebagai garisan meridian pangkal ataupun GMP. GMP itu maksudnya garisan meridian pangkal yang memisahkan antara timur dan barat bumi. Garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Ini garisan 0 darjah. Ini garisan 0 darjah. Garisan 0 darjah yang membezakan antara timur dan barat. Di sebelah timur ini maksudnya negara-negara timur seperti apa? Malaysia, China, Filipina, Jepun. Itu contoh-contoh negara timur. Dan di sebelah barat itu negara-negaranya seperti apa? London, Italia, Amerika Syarikat, Kanada. Apalagi negara-negara orang putih yang kamu tahu. Nah, kita teruskan. Yang ketiga, garisan tarikh antarabangsa GTA. Ini garisan tarikh antarabangsa GTA. Ini adalah garisan yang selari dengan garisan meridian pangkal GMP. Di mana sudah itu? Nanti kita akan lihat. GTA memisahkan tarikh dan waktu di bumi. Tarikh dan waktu di sebelah timur sehari lebih awal daripada di sebelah barat. Maksudnya ke sebelah barat ada 180 darjah, ke sebelah timur ada 180 darjah lagi. Jadi bila dicampurkan, lengkaplah satu putaran ataupun satu bulatan yang membawa jumlah 360 darjah. Kita umumkan dahulu, nanti kita lihat terperincinya. Garisan tarikh antarabangsa 180 darjah timur dan barat. Dan garisan meridian pangkal. Nampak kamu garisan berwarna hitam ini? Itu adalah garisan meridian pangkal. Nampak kamu garisan yang warna putih itu adalah GTA.
Nah, oke. GTA. Di sebelah ini adalah timur, di sebelah sini adalah barat. Masing-masing ada 180 darjah. Di sini pun sama 180 darjah. Salah. 180 darjah. Bila kita campurkan, ia akan menjadi berapa? 360 darjah. Oke, apa kegunaan GTA? Adalah untuk membezakan tarikh dan masa. Oke, contoh kita di Malaysia pukul 8 pagi. Di Indonesia dia pukul 9 pagi. Itu contoh paling dekat yang boleh cikgu bawakan kamu. Sebab kita berbeza garisan GTA antara Malaysia dengan Indonesia. Itu padahal kita dekat saja, itu pun berbeza 1 jam. Okey, pelajar-pelajar, kita lihat tadi kalau dalam bentuk globe ataupun dalam bentuk muka bumi ataupun bumi yang sebenar yang berbentuk bulat tersebut kan. Sekarang kita lihat garisan-garisan longitude dan latitude. Okey, pada peta atlas. Ini kita namakan sebagai peta atlas. Okey. Cikgu cuba pusing-pusing ni gambar. Dia jadi begini juga. Okey. Jadi kamu boleh rujuk buku kamu muka surat 18. Kedudukan yang lebih tepat di buku kamu muka surat 18. Okey, dalam kalau garisan longitude, latitude dan longitude ini dilukis dalam satu hamparan ataupun atlas, peta atlas ini, okey, dapat dilihat begitu. Bentuknya adalah begitu dalam bentuk satu garisan. Okey. Nilai kosong darjah. Okey, nilai kosong darjah ini adalah GMP, garisan meridian pangkal. Manakala nilai 180 darjah adalah GTA, 180 darjah, yang membezakan antara bumi, antara timur dan barat selama satu hari. Okey. Kemudian kita ada garisan latitude. Ini garisan latitude di sini, garisan khatulistiwa kosong darjah. Lepas itu kita ada garisan sartan 23 1/2 darjah utara, garisan arktik 66 1/2 darjah utara. Kemudian di bawah 23 1/2 darjah selatan, garisan jadi 66 1/2 darjah selatan, garisan Antartik. Okey, ini kalau dalam bentuk hamparan ataupun dalam peta atlas bentuknya begini. Kalau dalam keadaan bumi yang sebenar bentuknya begini. Cikgu besarkan. Bentuknya begini. Okey, bentuknya begini dalam bentuk yang sebenar. Okey, kita tadi sudah belajar apa yang dimaksudkan dengan latitude, apa yang dimaksudkan dengan longitude. Sekarang kita mahu menentukan, kita akan belajar menentukan kedudukan suatu tempat di bumi dinyatakan berdasarkan persilangan latitude dan longitude. Langkah yang berikut menunjukkan cara untuk menentukan kedudukan A berdasarkan latitude dan longitude. Kenapa cikgu kuatkan suara di sana? Sebab ada maksudnya. Kamu akan ketahui di akhirnya nanti. Okey, apakah kedudukan titik A? Nampak titik A yang berwarna merah? Okey. Kita ada garisan latitude yang melintang, nilainya berapa? 30 darjah utara. Dan kita ada satu lagi garisan longitude. Dengan nilainya 40 darjah timur. Maksudnya garisan longitude ini berada di arah ataupun di kawasan timur. Sebab itu dia tulis timur. 30 darjah. Garisan latitude tadi 30 darjah utara. Maksudnya garisan ini berada di arah utara. Ingat, kalau latitude ada dua arah, utara dan selatan. Kalau longitude pun ada dua, yaitu timur dan barat. Okey. Yang pertama, macam cikgu cakap tadi, kita kena kenal pasti
garisan latitud E, yaitu 30 darjah utara. Kemudian kenal pasti garisan longitud E, yaitu 40 darjah timur. Seperti gambar rajah ini. Kita ikut saja langkah-langkah demi langkah. Yang ketiga, kenal pasti kedudukan persilangan latitud dan longitud E. Oke. Nampak titik berwarna merah tuh? Nampak? Maka kedudukan titik E adalah 30 darjah utara dan 40 darjah timur. Ingat tadi awal tadi kenapa cikgu sengaja kuatkan latitud dan longitud. Maksudnya sebutkan nilai latitud terlebih dahulu, yaitu 30 darjah utara. Kemudian baru disebutkan nilai longitud, yaitu 40 darjah timur. So itu cikgu sengaja kuatkan suara tadi. Latitud dan longitud. Dalam membaca titik persilangan, sebut latitud dahulu, barulah longitud. Dan ditulis jawabannya seperti ini. 30 darjah utara dan 40 darjah timur. Setakat ini boleh faham kan? Dan untuk tugasan subtopik ini, buat soalan mahir diri muka surat 29 ini. Tentukan kedudukan Y pula. W, X, Y, dan Z. 4 kedudukan itu berdasarkan gambar rajah ataupun cara menentukan kedudukan berdasarkan latitud dan longitud. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini buat latihan mahir diri ini. Paham? Oke, pelajar-pelajar sekalian, kita pergi kepada yang terakhir, cara menentukan kedudukan latitud dan longitud pada atlas. Ini peta atlas yang cikgu sebutkan tadi. Kita dapat menentukan lokasi suatu tempat pada atlas berdasarkan latitud dan longitud. Mari kita tentukan lokasi beberapa titik pada peta yang berikut. Oke, di sini ada 4 titik. P, Q, R, S, dan T. Kita mau menentukan kedudukan berdasarkan latitud dan longitud titik-titik ini. Oke, perkara pertama yang perlu kamu buat bila mendapat peta begini, sila pastikan selang garisan yang terdapat. Contoh, 0 darjah hingga 5 darjah. Maksud selang garisan itu adalah 5. Maksudnya kamu kena buat dari 0 sampai 5 tu garisan. Contoh 0, dia naik 1, 2, 3, 4, 5. Kena buat garisan begitu. Begitu juga di longitud 100 hingga 105. Kamu kena buat juga garisan 100, 101, 102, 103, 104, 104 dan 105. Begitu kena dibahagikan, kena dibuat pecahan begitu, baru kita dapat menentukan kedudukan dengan lebih tepat. Kemudian bila kamu dapat kedudukan, buat garisan putus-putus ataupun kita kena cari titik persilangannya. Contoh P tadi. Contoh P ini kita lihat titik persilangannya kita kena buat. Jadi kita kena buat. Cikgu kecilkan sikit supaya kita nampak di atas. Kita kena buat titik persilangan titik P ini di sini. Kita tarik satu garisan lurus, garisan melintang dan garisan menegak. Garisan melintang adalah garisan latitud. Garisan menegak adalah garisan longitud. Jadi, apakah jawabannya? Bacakan latitud dahulu. Maksudnya sini adalah nomor 4. Jadi jawaban kamu kena tulis sini 4 darjah utara. Longitudnya berapa? 101, 102. Jadi tulis sini 102 darjah timur. Jadi jawaban kamu itu 4 darjah utara, 102 darjah timur. Cikgu nak mau bacakan panduan ini. Sebab cikgu sudah buat tadi.
Jadi, kamu kena tentukan titik-titik yang lain. Dan untuk itu, kamu kena lengkapkan jadwal uji mahir diri ini muka surat 20. Jadi, cikgu sudah ada ada 3 tugasan yang cikgu telah berikan tadi. Okey, berdasarkan cara cikgu ajar kamu menentukan kedudukan P tadi menggunakan latitude dan longitude, tentukan titik Q, R, S dan T. Lengkapkan jadual ini, jadwal uji mahir diri muka surat 20. Tulis di buku kamu dan hantar nanti di grup WhatsApp kita. Okey, faham? Okey, pelajar-pelajar, kita telah menyelesaikan bab ini, dan pada 2 video pembelajaran untuk bab ini kita telah mempelajari yang pertama kedudukan relatif, dan yang kedua adalah menentukan kedudukan menggunakan latitude dan longitude. Okey, kalau kedudukan relatif dia menggunakan titik rujukan. Kalau latitude dan longitude dia berdasarkan titik persilangan. Kalau relatif tadi kita menggunakan menentukan kedudukan menggunakan 4 frasa ataupun 4 arah, yaitu kiri, kanan, hadapan dan belakang. Manakala kalau latitude tadi kita menggunakan nombor nilai darjah. Okey, nilai darjah antara latitude dan longitude. Okey, jadi kita tamatkan pembelajaran kita pada kali ini sampai di sini. Nah, jadi pada video pembelajaran yang akan datang kita akan menerokai bab yang ketiga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sila buat tugasan yang telah cikgu berikan. Jumpa lagi di bab yang ketiga.